Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilmah. Wa saharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, diberi kita kesempatan lagi hidup, diberi oleh Allah kehidupan di mana kita merasakan kehidupan ini hak kepunyaan Allah. Itulah nikmat yang paling besar di mana kita rasakan semuanya hak Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada petang yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala hendakkan mentajalikan segala yang di langit dan di bumi, semua seisi-isinya adalah menyatakan kepada Allah, iaitu menunjukkan keesaan, ketunggalan yang adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanyalah sebagai mentajalikan, menmanifestasi, menzahirkan yang Allah tu yang ada. Kita ni tidak ada. Lah, kita ni tak ada. Kalau rasa ada, maknanya kita telah berkhayal, berangan-angan. Sebenarnya kita tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Ataupun nak menunjukkan yang ada hanya Allah. Jadi Allah menyatakan kita, menyatakan semua sekalian alam ni adalah untuk menyatakan diri mubina, menyatakan dirinya. Tidak banyak, tetapi nak banyak itu menyatakan satu jua esanya. Daripada esa dia jadikan banyak, dan sebenarnya yang banyak tu bukan banyak, tetapi menyatakan esa. Boleh tak kita duduk di situ? Kalau duduk di situ, makna kita berada dalam keadaan mentauhidkan Allah, iaitu bukan dengan perkataan, tetapi dengan meyakini, keyakinan yang teguh. Ini yang sekarang zaman kita ni, penghujung zaman ni susah nak memegang iman ni, meyakini yang ni tadi. Sebut, boleh sebut banyak. Tapi meyakini 24 jam ni, meyakini ni, belum tentu lagi. Termasuk yang bercakap ni sendiri. Jadi kita sekurang-kurangnya kita tahu hala tuju sebenar. Jadi bila kita terkeluar untuk merasa mengatakan ada diri, kita akan dudukkan balik. Kita ada detect, orang kata ada silap. Aku silap ni, rasa ada diri ni. Gitu. Jadi tujuan kita belajar ni untuk kita mengukuhkan lagi, supaya diri kita betul-betul tak ada merasakan ada kedirian kita. Menunjukkan betul-betul qul huwallahu ahad, la ilaha illallah. Nyata yang ada hanya Allah. Menyaksikan dirinya aja. Tak ada kita. Tak ada semuanya. Yang ada betul-betul Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti tempat ini dinamakan tempat, iaitu ibu nikmat. Ibu nikmat ni, segala nikmat tu terletak di situ. Jadi yang kita kecapi ni nikmat-nikmat selain daripada Allah tu adalah percikan nikmat aja. Nikmat-nikmat tu kita kena bawakan kepada ibu dia. Kalau kita makan, kita selain daripada Allah lah, nikmat-nikmat yang lain itu hanya percikan daripada nikmat-nikmat, percikan. Kalau kita tertipu, kita rasa itu yang nikmat yang besar dia. Apa lagi nikmat-nikmat yang misal kata percikan tu apa dia? Nikmat dapat buang air besar, nikmat tidur, lagi apa? Nikmat makan makanan macam-macam. Nikmat apa lagi? Nikmat melihat,
nikmat mendengar, nikmat berkata-kata, nikmat apa lagi? Itu semua percik deria rasa, angan-angan ke mana-mana ke, apa lagi, kita duduk tempat yang indah ke apa, itu semua nikmat tu adalah percikkan sikit halus daripada ibu segala nikmat dia adalah di sisi Allah. Jadi boleh kita mencapai nikmat kecil tu, oh sedaplah durian ni, tapi kita pulangkan tu kecil nikmat tu yang Allah bagi tu, tapi Allah tu lebih tukarkan, nak rasakan tu lebih. Supaya juga nikmat apa pun yang kita kecapi, kita kena tukarkan cepat. Itu engkau lagi best ya Allah daripada ni. Supaya kesusahan juga menimpa kepada kita, ujian, bala, bencana ke fitnah ke apa, kita kata ini tidak bala lagi, ini tidak besar lagi bencana ni, melainkan lupa pada engkau. Sebab ni bencana semuanya percikkan hanya datang daripada engkau, dan engkau boleh selesaikan sebenarnya, tak ada apa-apa. Dan engkau tu lebih mustahak lagi. Kalau aku tak ingat engkau, itu lebih bala ujian besar lagi. Itu maknanya seluruh kumpul keseksaan apa ni, azab, seluruh azab-azab yang ada di dalam neraka itu semua adalah apabila kita lupa kepada Allah. Kita kena ajar diri kita gitu. Baru kita dapat betul-betul nikmat dengan Allah betul-betul. Kalau tidak tu nanti kita berhenti kat mana nikmat yang percikkan tu tadi. Kita kena dapat nikmat sikit kita dah lupa diri dah. Kita lupa bahawa siapa yang bagi nikmat kat kita tu tadi. Wa amma bi ni'mati rabbika. Sesungguhnya nikmat tenggelam di sisi Allah tu adalah nikmat yang paling besar. Itu yang nak suruh kita sampaikan hadis. Kalau itu dapat kita olahkan, baru untunglah kita. Sebab nanti penghuni-penghuni di dalam syurga, kalau hari Jumaat nanti, dia nak keluar awal-awal. Macam kita hari Jumaat ni kan nak keluar awal pergi masjid contohnya. Ni PKP ni tak boleh kan. Jadi kalau sebelum PKP ni kan hari Jumaat kita disunatkan datang awal. Sebab apa? Sebab apa disuruh kita pergi masjid awal hari Jumaat? Betul kan? Itu pun salah satu dia. Itu salah satu juga. Tapi yang paling mustahak dia apa? Sebab nanti di syurga, di dalam syurga, hari Jumaat, mereka ni hari Jumaat pagi-pagi mereka nak keluar awal-awal pagi Jumaat, nak melihat wajah Allah. Itu nikmat yang paling besar. Setiap hari Jumaat, orang yang penduduk syurga, dia dah duduk dalam syurga penuh nikmat. Bila tiba hari Jumaat, ada yang nikmat yang lagi besar, iaitu memanjang wajah Allah. Jadi dia berusaha pagi-pagi tu dia dah nak pergi jumpa. Itu kisah dia hari Jumaat pagi-pagi kita suruh. Seperti mana nanti kita di sana di syurga juga nanti pagi-pagi Jumaat kita dah nak jumpa Allah Ta'ala. Itu bagi manusia-manusia, maknanya dia ada tahapan dia. Tapi kalau tahapan manusia yang di dunia lagi dia kenal diri, kenal Allah, dia di dunia lagi dia dah sentiasa dia asyik dengan Allah. Allah dah bagi dia di dunia lagi dia dah. Itu para rasul, para nabi-nabi, para wali Allah, orang yang telah dikenal diri, kenal Allah bersungguh-sungguh di jalan Allah, ulama-ulama orang yang rabbaniyun, yang suci, kan? Mereka dah di dunia lagi dah dapat dah melihat Allah, merasakan. Yang Allah Ta'ala maksudkan maknanya Allah sembunyikan nikmat yang kita tidak dapat nak ucapkan dengan mulut, tak dapat nak dibayangkan. Tapi di dunia lagi Allah dah bagi pada Rasulullah SAW, para nabi, para wali-wali Allah, ulama-ulama yang suci ni tadi, yang duduk jalan kenal diri, kenal Allah. Di dunia dia lagi dia tak tahu nak ucapkan. Sampai dia lupa nak minta apa selain daripada tu. Dia tahu dia minta dia dengan Allah. Dia sebut nama Allah pun dia dah syok. Tempoh hari dah cerita kan. Dia sebut nama Allah pun dia dah syok dah. Innamal mu'minuna allazina iza zukirullah jilat qulubuhum. Bergoncang rindu hati dia, takut pada Allah betul-betul. Hingga dia tak peduli yang lain. Dia dalam diri dia hanya apa pun tak dapat mempengaruhi dia.
perniagaan ke apa benda ke, saya cuba nak goda dia apa benda pun, dia tetap dalam diri dia dengan Allah. Di dalam diri ada satu rumah yang hidup, yang tidak akan mati. Apa dia? Dia bersama dengan yang maha hidup, Allah azali abadi. Jadi walaupun kita tengok dia mati, sebenarnya dia bukan mati. Dia berada di sisi Allah, sentiasa berada di sisi Allah. Itu permohonan dia. Sebab dia tak nak lagi, dia dah jumpa tempat yang asliah. Tempat yang asliah adalah tenggelam di sisi Allah. Jadi di dunia lagi dia tak merasakan yang lain. Dia merasakan syoknya, betul-betul syok hanya dengan Allah. Itulah hala tuju sebenar kita. Ya, itu yang Rasulullah SAW hendakkan kita dah, umat dia dapat semua. Ya. Jadi bagaimana cara nak mendapatkan dia? Kita kena duduk mempelajari, kenal diri, kenal Allah. Itu tauhid lah. Betul-betul nak kenal Allah lah, tauhid lah. Kalau kita tak kenal Allah, macam mana? Apa yang kita nak tahu tentang diri Allah tadi? Kita akan mengatakan kita yang ada. Tapi bila kita mempelajari, kenal diri, kenal Allah, kita akan merasakan kita tak pernah wujud. Yang wujud hanya Allah. Kita semua angan-angan je kata kita ni ada. Jadi macam mana kita nak olahkan dalam diri kita supaya supaya diri kita tetap dengan Allah. Tu. Kali apa cakap, muka kalau nak dengar ni, muka kena ceria, muka kena bersungguh-sungguh. Ya. Ini adalah pelajaran yang paling tinggi. Walaupun dia asas, tapi dia paling tinggi. Rasulullah kata, ilmu yang paling tinggi adalah ilmu mengenal Allah. Amalan yang paling hebat sekali adalah amalan, iaitu disabitkan kepada mengenal Allah. Kalau amalan kita hebat macam mana pun, tapi kalau kita tak kenal Allah, apa akan jadi? Apa akan jadi? Riak. Jadi sombong. Nak tengok Allah contohkan macam iblis, Fir'aun, Namrud. Apa lagi? Apa dia? Apa dia? Setan. Iblis. Dajjal, Ya'juj, Ma'juj. Cuba Allah contohkan gitu kepada kita. Kalau kita sekadar ada kekuatan, ada ilmu, tetapi tidak kenal Allah, gitulah jadi dia. Kita akan derhaka kepada Allah. Kita rasa kita yang hebat. Kita yang berkuasa. Kita berkuasa. Tu. Jadi bagaimana kita nak olahkan dalam diri kita? Cakap mudah. Tapi kita nak kena olahkan dalam diri kita. Bukan boleh benda ni kita gelak-gelak, ketawa-ketawa. Kita dah dengar, kita ingat kita dah faham. Allah akan uji. Bukan Allah tu, dia uji tu dia zalim, tak. Dia uji kita supaya kita bertambah matang, bertambah dekat lagi, peringkat kita naik di sisi Allah SWT. Sayang tak Allah kepada kita? Sayang. Jadi Allah bagi kita bermacam-macam tingkatan demi tingkatan menurut kefahaman yang kita dibagi kepada kita. Dia tak bagi kepada apa yang kita tidak mampu. Kita tak pelajari ilmu mengenal diri, mengenal Allah, dia tak bagi ujian. Dia akan bagi teguran, paling tidak teguran untuk kita belajar mengenal diri, mengenal Allah. Kalau kita tak mengenal diri, mengenal Allah, dia bagi ujian, mana boleh. Allah tahu, Allah lebih bijaksana. Jadi tandanya kalau kita belajar mengenal diri, mengenal Allah, ujian sampai, itu betul. Itu betul. Pandai. Allah tu pandai mengurus diri kita. Bila sana ke sini ke, bijak sana, bijak sini. Kat mana pun Allah tu bijak. Dia tahu nak diri Ahmad Najir, anak abah, Muhammad Soleh, dia tahu apa macam mana kemampuan dia. Macam mana tumpuan dia kepada Allah. Sungguh-sungguhnya. Sungguh-sungguh tak kita nakkan Allah? Sungguh-sungguh tak? Kita kena cakap kita sungguh-sungguh nak kepada Allah. Tunjukkan betul-betul kita sungguh-sungguh nak Allah.
Sebab itu memang itu penting. Kalaupun kita tak mau, kita kena berpura-pura, bersungguh-sungguh. Sebab benda tu mesti. Sebab dengan siapa lagi kita nak sungguh-sungguh? Kita nak sungguh-sungguh dengan siapa? Cuba je. Untuk biar orang puji kita. Untuk orang sanjung kita dapat pingat, dapat piala, dapat pangkat. Dapat kedudukan daripada orang. Itu ke kita sungguh-sungguh untuk? Dah sudah tu puas je. Orang bagi kita pangkat apa tinggi, lepas saja naik ni. Sampailah sekali Tun. Pangkat paling tinggi. Lepas Tan Sri kan. Lepas Datuk Seri, Pencen dapat pangkat paling tinggi kat dunia, Tun namanya. Tun Mahathir ke, Tun apa lagi? Tun Ahmad Badawi tu paling tinggi dunia punya. Cukup ke itu? Tak cukup. Jadi pangkat yang paling tinggi cukup adalah di sisi Allah. Kita tenggelam, serahkan diri kita kepada Allah. Balik kita ni tiada. La haul la wala quwwata illa billah. Yang ada hanya itulah pangkat mana kita menyerahkan diri. Kita pangkat kita tak ada. Pakaian kita tidak ada. Tinggi mana pun ilmu kita pulangkan balik. La ilma lana. Tak ada ilmuku. Habis apa ada ilmu pada kita? Apa yang Allah bagi pada kita tu ilmu Allah. Yang kita cakap ni sekarang ni ilmu Allah. Ilmu Allah. Bukan Abah cakap ni. Abah tak punya kalam. Kalam ni siapa bagi? Siapa bagi kita berkata-kata? Hakikatnya Allah lah memang. Tapi kita sangka kita yang boleh berkata-kata. Padahal kalau dia berhentikan tadi kehendak, kita boleh cakap tak? Kalau dalam diri kita tak ada kehendak, boleh kita bercakap? Kita bercakap ni asal kehendak Allah suruh. Kita mendengar, kita melihat, kita hidup. Semua atas kehendak siapa? Muridun siapa? Allah. Muridun Allah yang berkehendak. Kita tak ada apa-apa. Jadi bila ada apa-apa, kita dah rasa macam seolah-olah kita memprotes Allah Ta'ala nanti. Hidup kita nanti akan banyak protes. Betul saja. Sebab tu Allah Ta'ala kata, La ilaha illallah, nak selamat, La ilaha illallah. Kena fahami, tak ada. Jangan kau merasa ada diri. Kau merasa diri ada kau akan susah. Allah tu sayang kau. Jangan kau putuskan tali nikmat dengan aku tadi. Bila kau rasa ada diri kau dah memutuskan tali nikmat dengan aku. Maka tak ada kau akan merasa nikmat. Sebenarnya kau rasa azab. Allah tu lebih tahu. Allah lebih sayang jaga kita. Dia suruh kita macam-macam. Dia bagi kita faham macam-macam. Supaya jangan berpisah dengan dia. Sebab Allah tu sendiri pernah tak berpisah dengan kita? Pernah tak Allah? Tak pernah. Bukan insya-Allah. Dan memang Allah tak pernah tinggalkan kita. Tak pernah kalau dia paling habis kita. Tapi Allah tak pernah. Allah sentiasa sayang. Kalau mak kita, bapak kita sayang kita, sayang lagi Allah kepada hamba dia. Kita ni terjadi daripada mak bapak ke? Tak. Kita berasal dari benih mak bapak kita. Dan sedangkan benih tu daripada Allah. Benih mak bapak kita tu tadi daripada Allah. Bukan kita daripada benih mak bapak kita. Asal-asalnya adalah kasih sayang Allah diletakkan pada dalam mak bapak kita, maka jadilah benih. Jadi benih itu berasal daripada Rahman dan Rahim Allah. Kasih sayang kau tak ada, kasih sayang boleh jadi kita? Mana ada kasih sayang lah terjadi kita daripada Allah. Jadi Allah yang tahu jaga kita. Jadi kita harus 24 jam dengan Allah, merasakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum nanti kita kalau tak dapat itu dahulu, nanti kita akan dalam kerugian. Kita dalam keazaban. Sebab apa? Kita tak dapat yang menjadikan kita, yang memberi kita macam-macam. Sepatutnya kita kena faham dia dulu. Kita kena duduk dengan dia dulu. Ini kita tak dapat dia dulu, kita ambil lain selain. Itu yang jadi hidup kita ni tak tentu arah jadi. Ni tak kena, tu tak kena. Dah jadi orang kaya pun tak cukup lagi. Kalau tak cukup, miskin pun lagilah protes nanti. Jadi apa pun Allah bagi kita, kita rasa tak cukup juga. Jadi bila kita kenal diri, kenal Allah ni, kita akan rasa qanaah. Kita dah usaha ikhtiar, doa, tawakal, kita syukur banyak mana yang Allah Yang pentingnya kita selalu dengan Allah, tetap diri kita dengan Allah.
Jadi yang lain terlepas pun kita tak ada duka cita sangat, tak ada rasa menyesali. Kita tetap, yang penting ya Allah engkau jangan. Engkau tolong ya Allah, khusyuk. Jadi bila disebutkan nama Allah, dia best. Muka memek muka orang yang best. Macam kita makan benda yang kita sedap. Apa yang benda kita sedap makan? Durian ke, apa, ayam goreng ke, nasi kandar ke, apa benda yang kita makan sedap. Macam mana memek muka kita sedap? Jumpa makan, ya Allah. Jumpa makan, kita jadi seronok tak? Seronok tak Majid? Jadi seronok tak muka kita kalau kita dapat makan benda itu kan? Contohnya, seronok lah kan? Tapi adakah kita boleh sebut nama Allah, kita tak buat, ya Allah, ya Allah, kita tak ada gairah macam tu? Kita rasa macam apa? Kepuasan sebut nama Allah, ada tak? Kita kena dapatkan. Kalau benda lain kita boleh dapatkan macam tu, kalau Allah, maknanya kita dah mensekutukan Allah lah. Maknanya kita melebihkan yang lain daripada Allah. Bahaya hidup kita. Jadi kita kena cuba cari jalan macam mana kita nak dapat lebih daripada yang lain. Iaitu Allah tu kita rasakan lebih best daripada yang lain. Macam mana kita nak olahkan? Kalau kita tak buat daripada sekarang, menyesal kita nanti. Sebab apa-apa pun wa ila rabbika far, apa-apa pun Allah mesti kita nak lebih. Macam mana pun dalam keadaan nikmat apa kita dapat pun, kita tetap engkau lagi best ya Allah. Macam mana susah sekalipun ya Allah, lupa engkau lagi susah ya Allah. Kita kena ajar diri. Ajar dalam diri kita. Nanti Allah akan ada hantar ujian. Apa? Macam mana tu? Kemampuan kita. Betul tak kita pegang benda tu? Dia bagi ujian nikmat, dia bagi ujian yang azab. Ujian azab ni macam benda yang kita sayangi, kita tak dapat. Macam-macam dah dibagi, Allah Ta'ala bagi. Dia tahu, dia nak bagi kita ujian tu, dia tahu. Bukan dia bagi ujian, dia tinggalkan kita, Allah Ta'ala. Allah bagi kita ujian, sebenarnya Allah lebih dekat lagi. Ni nak bagi tahu, sebenarnya dia terlampau dekat. Tapi nak diceritakan tadi, bila ujian dia bagi kita, sebenarnya dia lebih dekat. Menunjukkan tadi. Dia lebih dengar lagi. Tapi kalau ujian tu sampai, kita tak yakin dengan Allah. Tapi bila kita kena ujian, kita yakin Allah Ta'ala tu. Macam seolah kita naik kapal tengah laut, ombak pukul. Kita terkapal-kapal, tak ada papan nak sambut. Waktu tu kita ingat siapa? Allah. Sungguh-sungguh tak kita rasa Allah tu dekat, betul? Cuba kita dalam keadaan selamat. Kita tak duduk makam tu. Sedikit pun ada kalau orang bersyukur, Allah Ta'ala kata. Jadi kita kena gitu. Allah dah selamatkan kita tengah laut, dari kita sentiasa duduk makam tu. Macam mana dulu kau terkapal-kapal hidup dah mati, yang kau tahu Allah yang megang nyawa kau. Bila dia dah selamatkan, kau kena duduk situ juga. Makam tu juga. Tak ada yang lebih selamat lagi melainkan di sisi Allah. Jangan menganggap tenang. Tenang kita adalah di sisi Allah. Bukan tenang kita dengan selain daripada Allah. Ajar diri kita. Kehidupan ni perlu dia ajar gitu. Itu tauhid nama dia. Itu tauhid. Kita amal hebat macam mana ni, kalau tak ada tauhid, habis hancur. Amalan kita akan jadi debu. Ibarat air batu kena matahari panas, cair, tak ada apa nanti. Tapi kalau kita betul-betul jaga diri kita, akidah kita jaga, kita dengan Allah Ta'ala 24 jam kita jaga. Itu yang dikatakan amalan yang falyamal amalan itulah amalan soleh. Itulah ahsanu amala yang Allah Ta'ala nak tengok 24 jam. Itulah kita nak perhatikan dalam diri kita gitu. Mesti duduk dalam keadaan yang wujud hanya Allah, yang ada hanya Allah. Jangan ada rasa kedirian. Itu tempat kita nak musyahadahkan. Kalau kita musyahadah tak nampak Allah, ada dua ke benda, kita kena lawan, buang. Supaya yang ada hanya dia aja. Tak boleh wujud ada dua, ada diri engkau, ada Allah pun tak boleh. Itu innal insana lafil dalam kerugian. Kalau lebih bala lagi, lebih teruk lagi, lebih rugi lagi kata Allah, dia menyangka dalam keadaan dia tu tak kenal diri, tak kenal Allah, dia menyangka dia tu amalan dia baik. Itu lebih paling rugi lagi manusia kata Allah Ta'ala. Sebab dia rasa dia betul, padahal di sisi Allah dia tak betul.
Sebab dia rasa diri dia buat ni, dia buat tu, dia buat ni. Aku dah banyak amalan. Aku dah hidup 60 tahun, banyak amalan baik aku buat. Jadi dia bersandar kepada amal perbuatan dia. Dia tak bersandar kepada itu semua rahmat Allah yang dia boleh buat. Jadi macam mana kita nak olahkan dalam kehidupan kita? Ini adalah skill-skill yang Rasulullah SAW bawa dalam kehidupan. Ini adalah skill-skill ataupun macam apa? Satu macam Allah Ta'ala bagi hikmah-hikmah untuk kita bawa dalam kehidupan kita. Ini jam dia orang zaman kita ni terlalu mementingkan banyak amalan tu amalan. Itu bagus juga, tapi kita kena memelihara, menjaga jangan rosak amalan-amalan yang kita kata tadi. Kita solat, kita puasa, kita zakat, kita buat baik macam-macam. Kita kena jaga dia dengan tidak ada merasa itu hak kita. Yang kita buat tu semua semata-mata rahmat Allah. Bukan dia yang suruh tajalikan aku solat tahajud 10 tahun. Dia yang tajalikan aku berpuasa banyak ni. Dia yang tajalikan aku buat baik. Ini semua dalam hidup aku, amalan aku yang baik tu semua, itu semua adalah hak Allah. Bukan bersandarkan aku buat ni ya Allah, aku dah buat ni ya Allah. Itu amalan tak elok tu. Itu amalan su'. Amalan yang mengingatkan diri tu baik. Sayyidatuna Aisyah, isteri Rasulullah, ditanya oleh orang. Orang tanya Sayyidatuna Aisyah, bilakah manusia tu dia jadi manusia yang paling baik? Bila dia buat baik, dia tak menyangka diri dia baik. Itu semua rahmat Allah. Itu orang baik. Nampak? Sayyidatuna Aisyah, isteri Rasulullah cakap itu. Jadi bila kita buat sesuatu baik, orang dah kata baik, kita tak menyangka itu kita kepunyaan kita. Itu rahmat Allah, bukan kita punya. Itulah orang yang baik. Tapi kalau orang yang tak baik, dia kata, aku buat ni, aku buat. Itu orang yang tak baik. Dia menyangka diri dia tu yang hebat. Jadi macam mana kita nak olahkan dalam kehidupan kita, supaya diri kita terus berada di dalam naungan. Naungan ni maknanya kita tetap tenggelam dalam cahaya nur tauhid. Sebab bila kita tenggelam dalam nur cahaya Allah, itu yang akan sampai kepada Zatullah. Itu yang akan sampai. Sebab Allah tu ibarat dia dijadikan kenderaan untuk sampai kepada ibaratnya. Kenderaan tu adalah Nur Muhammad ataupun Nur Zat Allah Ta'ala. Nur Allah itulah Nur Muhammad nama dia. Jadi itu Allah Ta'ala kata, suruh ikut Nabi Muhammad sallallahu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Untuk sampai kepada cinta kepada aku, kau kena ikut Muhammad. Kau cakap pada umat kau, kalau diorang nak cinta aku, sampai kepada aku, suruh ikut jejak langkah kau. Apa jejak langkah yang utamanya? Syariat, tarikat, hakikat, makrifat. 4 ni. Dan keempat-empat ni terhimpun di dalam mengenal Allah. Jadi orang yang mengenal Allah, dia beruntung sebab dia dah sampai. Kenapa dia sampai? Sebab Allah dah memperkenalkan dirinya kepada dia. Hingga kan dia tak ada merasa ada di diri. Itu yang dia kata sampai. Tapi kalau kita kata ada diri kita lagi, ada Allah, itu belum sampai. Jadi kalau orang sampai, dia tak ada rasa diri dah. Wa ma ramaita iz ramaita. Setiap perbuatan dia, percakapan dia, dia dah keliling dia, nampak semua dah. Semua perbuatan-perbuatan Allah. Sedangkan diri dia duduk di dalam alam yang dipanggil tadi abadi, keabadian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ada lain lagi. Nanti cukup jadi di situlah keadaan kita. Bila kita dapat menetapkan diri kita dengan Allah, maka kita akan berada betul-betul. Inilah nikmat yang paling besar, di mana Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj sampai Sidratul Muntaha, dia tenggelam dengan Allah SWT. Tak ada rasa diri lagi Rasulullah. Yang ada apa waktu tu? Siapa yang ada? Kalau ni muka biarlah apa sikit. Jadi dia tenggelam, dia rasa asyik dengan Allah. Tu.
Macam mana muka orang rupa asyik dengan Allah Ta'ala. Abang dah cerita kan, kalau sedap makan tu macam mana memek muka dia. Tapi dengan Allah tu lebih lah. Macam mana kamu orang kena buat gitu, anak-anak abang kena buat gitu. Latih diri kita masing-masing. Ini dapat nikmat-nikmat yang percikkan ni gitu kau main. Hayati betul. Patut kita lebih hayati lagi bila kita berzikir nama Allah. Lagi best rasa. Allah. Betulnya kita rasa lagi. Allah akan bagi lagi tambahan. Tapi kalau engkau untuk kepentingan hawa nafsu kau punya hayati. Hingga kau lupa pada siapa yang bagi nikmat. Itu menunjukkan kau dah dalam kerugian. Apa yang lebih penting dalam hidup kita ni selain daripada Allah? Kita kena buat paling penting sekali hidup kita adalah kita kena latih diri kita. Ini bukan benda main-main. Kita kena dapatkan tu dulu. Menyesal nanti kalau kita tak dapat tu dulu. Minta nanti, ya Allah aku dah mati, tolong hidupkan balik. Aku dah tahu apa hala tujuan. Aku nak dapatkan kau dulu ya Allah. Dah tak guna, ina mungkinun, mana mungkin dah kau dah mati nak hidup. Masih hidup ni macam-macam Allah bagi perumpamaan, kau lupa. Dah macam-macam perumpamaan Allah tunjukkan. Kau berbalang, kau berbantah, lengah, lalai. Lepas tu kau nak minta hidup balik Kau dah nampak kau kata. Padahal selama ni Allah tunjuk macam-macam kau buat alasan lagi kau kata. Jadi jangan sampai kita dah mati nanti nak minta hidup balik. Kita dah nampak hala tujuan. Padahal Allah dah bagi hala tujuan kita nombor satu kita mesti nak dapat syok dengan dapatkan betul-betul anak-anak abang. Siapa-siapa dalam tiup ni. Ini benda mustahak sangat. Dapatkan Allah Ta'ala. Lebih daripada yang lain. Kita mesti nak merasakan tu dalam hidup kita. Sebelum malaikatul maut pencabut nyawa tu. Jadi kita tak risau nanti bila dia cabut nyawa, kita dah dapat hala tuju kita. Allah. Jangan main-main. Apa tak suka punya benda ni. Kena betul-betul serius. Kena betul-betul sungguh-sungguh. Rasulullah tu sampai sujud umati Rasulullah ni nak umat dia tadi dapatkan Allah Ta'ala betul-betul. Dapat kenal betul-betul Allah Ta'ala. Rasulullah sujud minta. Daripada start Rasulullah wafat sampai sekarang Rasulullah sujud menangis-nangis. Umati, bagilah umat aku faham tentang kau ya Allah, kenal kau ya Allah. Itu permintaan Rasulullah, rahsia dia. Tu. Sebab iblis ni, tahu iblis Muhammad, tahu tak iblis? Iblis membawa watak yang menyesatkan. Kan? Allah skripkan dia untuk bawa watak kesesat. Pertama sekali apa dia nak? Dia nak setiap manusia ni dia sesatkan adalah supaya tidak kenal Allah. Jangan main-main. Jadi kita tahu. Dia bukan apa, dia akan sesatkan kita dengan supaya kita tidak kenal Allah. Dia buat halangan untuk orang belajar pergi mengenal diri, mengenal Allah. Dia buat halangan macam-macam dia. Bersungguh-sungguh dia buat halangan nanti. Sebab dia tahu kalau orang ni dia dah kenal diri, kenal Allah, dia tak boleh nak buat apa. Iblis tak boleh. Sebab bila orang dah kenal diri, kenal Allah, dia jadi hamba Allah yang sebenar, insan kamil. Pada Allah Ta'ala kata, kalau hamba ku yang benar-benar kau tak dapat goda iblis. Sayyidina Umar tengok, tak berani iblis nak goda dia. Lalu jejak langkah Sayyidina Umar pun dia tak berani. Punya hebat Sayyidina Umar, sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebab dia kenal Allah. Jadi kita ni bila kenal diri, kenal Allah, musuh utama iblis. Sebab dia tak boleh goda kita. Kan pernah cerita ke abang cerita di mana Rasulullah SAW panggil iblis datang untuk berdialog. Iblis tak nak datang. Allah Ta'ala kata, jangan kau tolak permohonan kekasihku. Datang iblis. Iblis datang tunduk, tak larat nak tengok muka Rasulullah. Rasulullah tanya, iblis kau tak nak bertaubat? Tak nak. Aku dah diskripkan begini. Rasulullah kata, siapa musuh kau nombor satu? Engkau lah. Kenapa? Engkau yang paling kenal Allah, cinta kepada Allah, paling takut pada Allah. Aku tak berani. Aku tak boleh goda.
Kedua, siapa musuh kau? Orang yang sama juga kenal diri, kenal Allah. Musuh aku nombor 1 juga. Nampak rahsia dia. Nombor 3 jangan ceritalah. Kita kira nombor 1 sekarang ni. Kalau kita betul-betul nak betul-betul selamat, kita harus kenal diri, kenal Allah. Itu je jalan. Itu nak amal lain tu nombor 2, nombor 3. Tak usah nak. Nombor 1 ni kita kena kenal dulu kepada siapa yang jadikan kita. Siapa yang jadikan iblis, siapa yang jadikan malaikat, siapa yang jadikan sekian alam ni, siapa jadikan? Allah. Jadi kita kenal Allah, kita kena kenal betul-betul Allah, dan betul-betul kita nak dapatkan betul-betul nombor 1 cinta kita kepada Allah. Hingga tak dapat lain pun kita tak kisah. Yang mustahaknya kita dapatkan Allah SWT. Boleh? InsyaAllah. Faham tak? Anak abah ni? Betul-betul abah nak, anak-anak abah, siapa-siapa dalam YouTube ni, betul-betul kita sama-sama dapatkan betul-betul menombor 1kan Allah, ilahun wah, sama-sama mengesakan Allah, sama-sama menombor 1kan Allah. Dalam hidup kita adalah kita lebih pentingkan sekali, nombor 1 adalah Allah, bukan hawa nafsu kita, bukan selain daripada itu. Kehendak-kehendak kita tak ada. Mesti kehendak kita nombor 1 adalah Allah. Itu. Boleh InsyaAllah. Mudah-mudahan ingatan. Tu, aiskrim tu bila nak ambil? Lagi? Malam. Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama bertemu pertemuan yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah Taala yang Maha Pengatur. Dia yang memanggil kita untuk menjadikan kita ini sentiasa mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi renungan untuk kita bersama adalah untuk menyatakan keesaannya sahaja. Setiap perjalanan kita, setiap kehidupan kita, hendaklah kita sentiasa mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan sumber-sumber apa segala pun semuanya menyatakan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sesekali kita menyatakan sumber-sumber tu menyatakan kedirian diri kita, sebab itulah sumber yang mendatangkan azaban kita, azab kita, yang boleh menjadikan kita azab. Bagi orang yang mengenal diri, mengenal Allah, dia akan jadi diri dia akan merasa azab apabila menjadikan diri itu adanya kedirian. Dia tidak mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hala tuju kita tetap satu, mengesakan Allah, mewujudkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hidup ni hanya Allah. Jadi satu keberuntungan yang telah dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW, sentiasa berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih bahagia lagi, ya Allah, lebih bahagia lagi, iaitu kita adalah salah satu umat Nabi Muhammad SAW yang paling bahagia sekali, yang paling bahagia sekali umat Nabi Muhammad SAW yang telah mendapat yang dikatakan kenal diri, kenal Allah, yang sentiasa mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang balik, hala tuju tetap satu, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Limpahan kurnia Allah, rahmat Allah tu kita dapat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ni semuanya akan dapat kita olahkan, kita minta di sisi Allah hingga kita tidak ada was-was, tidak ada syak lagi. Kita betul-betul haqq yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi yang tak dapat, tak apa, kita jangan mengatakan tak faham lah, keliru lah, apa entah si Hajiz ni cakap, aku tak faham lah. Itu ada juga mulut-mulut yang cakap begitu di belakang tu.
Dia zaman Nabi SAW gitu juga. Nabi dia cakap, dia jelas pun. Orang cakap, mana ada, aku tak dengar lah. Tak apa benda dia cakap Muhammad ni. Sesat Muhammad ni. Ada juga Nabi Muhammad terang cakap macam tu pun. Tetap orang cakap juga tak betul. Jadi apa lagi macam saya. Jadi yang penting ni saya bercakap ni bukan atas hawa nafsu. Nabi Muhammad SAW pun bukan atas hawa nafsu. Dia bercakap tu apa yang telah Allah Ta'ala suruh cakap, dia cakap. Dia bercakap bukan atas kehendak dia punya kepentingan untuk dipuji, nak dapat ganjaran orang, orang dapat kata dia ni hebat lah. Tak ada semua tu. Nabi Muhammad cakap betul-betul kerana apa yang Allah Ta'ala suruh. Itu paling mustahak. Di sisi Allah tu cukup dah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kita pun gitu juga. Jadi saya tak perlu orang kata, oh dia ni hebat dia. Saya tak perlu pun. Yang penting saya ni, apa yang Allah Ta'ala suruh saya cakap, saya zikrul lil alamin. Ini untuk peringatan bagi sekalian alamin. Siapa yang nak ambil peringatan ni, dia dapat dah. Siapa yang tak mau ambil, kita cakap betul ke tak betul, sama saja bagi hati dia. Jadi jangan marah lah. Jadi kau komplain, kau tu si Haji ni apa benda, aku tak faham lah. Apa benda dia punya ceramah, dia punya cerita. Hari-hari balik-balik Allah. So ingatkan. Jadi saya banyak dengar bunyi suara-suara. Jadi saya tak peduli. Sebab saya punya ni, kemampuan saya, Allah suruh bercakap tentang Allah Ta'ala, saya cakapkanlah. Dan kita sama-sama. Kita sama-sama, bukan kata saya betul dah. Kita sama-sama lah. Nabi Muhammad pun kata, qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Maknanya sama-sama, aku sama bangsa macam kau, namun kepada aku dibagi oleh wahyu oleh Allah yang suci untuk sama-sama kita mengesakan Allah. Cerita pasal Allah je. Apa yang nak cerita yang lebih hebat lagi? Apa pun cerita kita, semua cerita mengenai Allah punya cerita. Jadi kita cerita gitu. Jadi kalau kata, engkau si Haji cerita mencelarukan lah, curiga, aku tak faham lah je. Ustaz ni bagus, dia cerita kita boleh faham. Si Haji ni kalau cerita tak faham. Itu terserah masing-masing. Engkau cakap dengan aku pun aku tak tersinggung. Itu masing-masing. Kalau engkau tak boleh faham, itu engkau nak cakap macam mana, cakaplah. Tapi satu hari nanti, jangan sampai nanti bila dah sakaratul maut, baru engkau cakap, oh, betul lah si Haji ni macam cakap. Dia betul nak selamatkan kita. Kalau dulu aku dengarkan, jangan menyesal. Saya bercakap ni atas kerana apa yang Allah Ta'ala suruh. Bukan saya cakap saya mereka-reka nak apa daripada luar ke, tak ada. Saya pun tak ada kepentingan untung apa pun. Keuntungan saya adalah saya kesian. Saya sayang. Kita sama-sama kasih sayang untuk tolong ke arah pulang, menyeru, mengajak manusia kenal kepada Allah. Itu yang saya sayang. Sebab Nabi Muhammad SAW sendiri nakkan umat dia kenal Allah SWT, kenal dia. Itu matlamat utama dia. Maka tu dia suruh dia tauhid. Tauhid tu adalah kenal Allah. Jadi tentu Allah Ta'ala pertama disuruh Nabi Muhammad SAW, ajarkan kenal kepada aku. Sebab Nabi Muhammad dia kenal Allah Ta'ala dulu. Dia meyakini Allah SWT dulu. Jadi kalau saya sampaikan benda yang mustahak ni tadi, kamu nampak benda-benda ni tak penting, bagi saya itu kamu yang dalam kerugian. Banyak lagi orang yang nakkan kebenaran tadi boleh terima, boleh faham. Seronok bila dengar kita punya cakap. Seronok Nabi cakap. Dia ikut taat betul pada Nabi SAW. Taat betul, orang betul-betul nakkan kepada Allah. Tapi bila orang yang tak nak kepada Allah, Nabi cakap macam mana pun dia tak faham. Dia kata celaru lah ni. Itu begitu. Saya tak kisahlah. Kalau orang kata saya punya cerita dalam YouTube ni, apa dia kata celaru ke tak faham, itu terserah. Sebab saya tak pernah tersinggung pun. Yang penting saya sampaikan dalam keadaan apa yang disuruh oleh Allah. Saya tak ada kepentingan apa-apa. Saya tak mahu dipanggil guru ke, saya dipanggil mursyid ke, syekh ke apa. Saya tak pernah ada dalam diri saya tu. Sebab bagi saya lebih penting apa yang Allah Ta'ala suruh saya sampaikan, itu paling penting sekali. Setiap hidup saya ni, apa yang Allah suruh tajalikan tu lebih penting. Bukan gelaran tu penting. Bukan kedudukan makam tu penting. Apa yang Allah Ta'ala suruh saya sampaikan, itu yang saya, itu bagi saya itu yang dah cukup tinggi, dah tak ada tinggi lagi yang saya nak. Sebab saya mengikut betul-betul hati Allah wa hati Rasul. Apa yang Allah Ta'ala suruh, menerusi pesuruh dia, itu yang saya nak sampaikan. Saya tak mau lari tajuk lain. Tapi kalau kalian kata ada 2-3 orang yang kata, ataupun tak kira siapa-siapa yang mengatakan
ceramah saya, cerita saya, yang saya talk, yang saya cerita ni, tak faham apa benda saja ni. Balik-balik ulang-ulang benda itu, terserahlah. Tapi bagi saya, alhamdulillah, banyak orang yang lebih faham. Saya bila bercerita ni, banyak orang yang cerita dia faham. Saya cakap, alhamdulillah, tu bersyukur kau kepada Allah. Bukan aku yang hebat, tetapi engkau, hati kau bersih, hati kau suci mendengarkan dia, betul-betul kau nakkan Allah Ta'ala, maka Allah bagilah. Tapi kalau hati dia tak bersih, dia tak mahukan pada Allah Ta'ala, dia pura-pura, dia akan buat cerita tak faham. So, zaman Nabi pun gitu juga. Dia takkan faham dia akan kata nanti tak betul, dia terbalikkan cerita. Nabi cakap betul pun cakap tak betul. Dia dengar pun dia kata dia tak dengar daripada mulut Nabi. Dia akan cakap, dia akan condemn. Macam mana pun ada manusia yang begini, hatinya tidak suci, tidak bersih. Hatinya ada terumbang-ambing, maknanya hatinya dia suka berbalah. Jiwa dia suka berbalah. Orang ni macam itulah sifat dia, kita boleh tengok. Semua dia tak puas hati. Nanti yang dia puas hati tu, betul ke tak betul orang tu, dia kata betul juga. Tak betul pun dia kata betul. Sebab dia tak nak berbalah. Tapi kalau dia nak balah orang ni, orang tu cakap betul pun dia nak berbalah juga. Dia manusia lah. Minta jauh kan. Jangan ada manusia begini. Kalau ada, kita jangan layan sangat. Kita jangan anggap dia tu tekanan. Sebab dia tu dia memang bawa tekanan mana pergi. Kita jangan simpan dalam otak kita. Anggap dia macam tak pernah ada dalam hidup diri kita. Jadi baru kita akan belajar tenang kita dengan Allah SWT. Orang yang tak mau tenang dengan kita, buat apa kita nak sibuk-sibuk nak suruh dia tu dengan kita? Anggap dia tak pernah ada dalam hidup kita lah. Kalau ada, buat apa tak tenang kita, buat celaru kan? Lebih baik kita ketepikan aja dia. Bukan buang, ketepikan aja. Sampai nanti dia sedar. Kita tak memerlukan dia. Sebab dia tak nak perlukan kita. Buat apa kita nak tergir-gir? Tu. Cuma kita bukan membenci dia. Kita ketepikan dia untuk kesedaran. Tu. Bukan kita tolak dia. Dia tolak kita, kita tak tolak dia. Cuma kita ketepikan dia untuk beri kesedaran. Dia tolak kita tak apa. Dia buang kita tak apa. Kita tak buang dia. Kita hanya ketepikan dia untuk bagi kesedaran. Masih lagi kita ada sikap untuk bertolak ansur menasihati lagi. Bukan kita terus buang. Kita mungkin ada nampak ada yang tak elok. Lepas dia tak elok ni, mungkin akan ada pelajaran elok untuk dia. Macam Abu Jahal, tak terus Rasulullah buang. Walaupun malaikat dah kata dia takkan beriman. Nabi kata, aku diutus untuk memberi rahmatan lil alamin. Dia takkan beriman, tak apalah. Yang penting tugas aku jalan terus. Jadi kita ketepikan dia, tugas kita tetap doakan dia. Walaupun dia tak nak, kita ketepikan dia, kita tak layan, tapi tetap kita doakan dia supaya dia dapat petunjuk, dapat hidayah daripada Allah SWT. Hanya Allah yang boleh bagi hidayah, petunjuk, boleh ubah diri dia. Siapa-siapa tak boleh. Sebab sekian, mohon maaf ada kekurangan, kesilapan, kekasaran. Wa'afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.